lebih 600 tahun dahulu, taat dan setia kepada raja terbukti menjadi asas membantu membina empayar Kesultanan Melayu Melaka yang memerintah hingga menjadikan kerajaan itu berkembang maju dipandang tinggi di antara seluruh dunia. Kesultanan itu bermula pada awal abad ke-15 dengan para Meswara, pengasas dan pemerintah pertama Melaka yang kemudian memeluk Islam dan menggunakan gelaran Sultan Iskandar Shah pada 1414, mentadbir negeri itu hingga menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan antarabangsa. Kegemilangan Empayar Melaka yang juga kerajaan berdaulat pertama di tanah Melayu terbina hasil kerjasama erat antara pemerintah dengan rakyat yang hidup dalam penyatuan. Sejarah Arab Melayu telah merakam besarnya peranan dan sumbangan Raja-Raja Melayu dalam perkembangan Islam. Kesan ini dari pemerintahan dan pengislaman Raja-Raja Melayu menjadi titik tolak kepada pengembangan Islam di alam Melayu. Islam berkembang dengan gemilanya di tanah Melayu dengan menjadi cara hidup yang mencorakkan sistem politik dan kebudayaan masyarakat pada masa itu. Kewibawaan Raja-Raja Melayu berkaitan Islam telah membawa kegemilangan kepada alam Melayu dan menjadikan tanah Melayu sebagai pusat perdagangan yang masyhur. Undang-undang Islam juga telah digunakan oleh Kesultanan Melayu Lama seperti Hukum Kanon Melaka, Hukum Undang-Undang 99 dan banyak lagi. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Menelusuri konteks institusi diraja di Malaysia pada hari ini, yang rakyat terdiri daripada berbilang kaum, raja dan rakyat juga ibarat berpisah tiada. Justeru, bagi memastikan kedudukan institusi diraja terus terpelihara, pendidikan terhadap institusi diraja perlulah diterapkan di semua peringkat pendidikan sehingga ke universiti. Malah, berkenaan raja berperlembagaan perlu dijadikan subjek wajib di peringkat universiti bagi memastikan pemahaman peranan raja dapat diterap secara lebih menyeluruh bagi memastikan semangat cinta kepada negara serta menghormati institusi diraja terus disemai, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Segelintir pihak menganggap institusi diraja hanya satu simbolik dan untuk ritual keagamaan. Pemahaman ini perlu diperbetulkan kerana Islam bersifat syumul, iaitu merangkumi segenap aspek kehidupan manusia yang tidak hanya terhadap akidah, ibadah dan akhlak, tetapi juga merangkumi muamalat dan sosial. Maka, institusi beraja di Malaysia pada masa kini perlu dikekalkan dan dipelihara. Terdapat dua sebab utama institusi raja perlu dikekalkan. Pertama, ia sebagai kesinambungan agama, budaya, adab lesam dan cara hidup. Ini kerana kerajaan dan dasar boleh bertukar setiap 5 tahun. Namun, ada beberapa perkara yang perlu dikekalkan untuk kestabilan dan kesinambungan agama, identiti, budaya dan cara hidup masyarakat di negara ini. Sejak berkurun lamanya, budaya dan cara hidup masyarakat di Malaysia adalah cara hidup budaya Melayu dan Islam. Budaya dan cara hidup ini perlu dikekalkan dan dilindungi kerana ianya adalah telas dan asas kepada pegangan moral, adab, kesopanan dan kesusilaan majoriti masyarakat Malaysia. Tanpa asas moral ataupun agama yang kuat, maka kesusilaan, adab dan masyarakat kita akan menjadi lemah. Pada masa inilah, institusi raja adalah penting sebagai pelindung dan pengekal identiti dan cara hidup walaupun kerajaan bertukar ganti di parlimen. Kedua, institusi Raja Melayu sebagai satu institusi semak bidang terakhir kepada kuasa kerajaan dan Perdana Menteri. Walaupun sistem republik tanpa institusi beraja akan mewujudkan sistem demokrasi total dengan kuasa rakyat, namun sejarah pernah membuktikan di serata dunia yang sistem demokrasi adalah terdedah kepada salah guna kuasa dan korupsi serta pemerintahan diktator akibat daripada pemusatan kuasa yang mudah dibuat dengan memanipulasi pendapat awam. Sebagai contoh, demokrasi telah memilih Slobodan Milosevic sebagai presiden yang menghasut majoriti rakyat Yugoslavia berbangsa Serbia untuk membunuh etnik minoriti Bosnia dalam penghapusan etnik pada tahun 1990-an. Dan juga, demokrasi juga yang tidak mampu untuk menghalang pembunuhan etnik beramai-ramai di Rwanda pada 1994 dan memburukkan lagi keadaan apabila majoriti etnik Hutu yang menguasai kerajaan melalui pilihan raya membunuh 1 juta etnik minoriti Tutsi.
Sistem demokrasi adalah baik dan sehingga kini tiada sistem politik lain yang lebih baik daripada sistem demokrasi. Justru itu, institusi raja di Malaysia ini adalah penting dipelihara dan dikekalkan sebagai pelindung kesinambungan identiti, cara hidup dan budaya masyarakat Malaysia. Dan sebagai institusi, sema imbang terakhir untuk rakyat dan negara setelah institusi-institusi lain seperti parlimen dan mahkamah tidak berjaya. Bagi menjamin kelangsungan tradisi institusi raja, sudah tentu perubahan perlu berlaku dalam institusi raja dan undang-undang. Ini akan menjadikan kedudukan institusi tersebut selaras dengan tuntutan masa. Ini kerana semakin hari semakin ramai yang berani tampil menghina sultan di media sosial secara terbuka apabila ada perkara yang tidak dipersetujui. Akhir kata, sebagai pelajar UiTM, kita perlulah ingat bahawa UiTM yang dibangunkan atas semangat untuk memartabatkan bangsa Melayu. Kita, sebagai pelajar, wajar menerapkan nilai-nilai perpaduan dan penyatuan dalam hidup supaya kita dapat hidup harmoni bersama rakyat Malaysia yang berbidang kaum dan agama. Janganlah kita mudah terikut-ikut dan mudah melatah di media sosial kerana ianya hanya membawa kepada pergolakan sesama rakyat Malaysia.